Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kami ingin mengucapkan tahniah kepada semua anak-anak pra yang telah terpilih untuk mengikuti pendidikan prasekolah di SK Haji Rahman tahun 2022. Terima kasih kami ucapkan kepada para waris kerana sudi memilih prasekolah SK Haji Abdul Rahman sebagai tapak permulaan untuk anak-anak pra mendapatkan pendidikan asas sebelum mengikuti pendidikan di peringkat seterusnya. Sedikit info mengenai SK Haji Abdul Rahman. Sekolah ini dinaungi oleh barisan pentadbir yang diketuai oleh Ustaz Muhammad Asri bin Abu Bakar selaku guru besar, Cikgu Nurliza binti Saleh, penolong kanan pentadbiran, Cikgu Suhaila binti Samsudin, penolong kanan hal ehwal murid, Cikgu Muhammad Sufian bin Daud, penolong kanan co-curriculum, Cikgu Rosada binti Ahmad, penolong kanan pendidikan khas. Seterusnya, penyelaras prasekolah juga guru kelas prasekolah wajar, iaitu saya sendiri Puan Siti Hajar, Puan Rohana binti Cik Husin, guru kelas prasekolah dinamik. Guru pendidikan Islam prasekolah ialah Ustazah Suraya binti Samsudin, Puan Rosmini Muhammad Amin dan Puan Hayati binti Rashid selaku pembantu pengurusan murid masing-masing untuk kelas prawaja dan juga pra dinamik. Anak-anak pra yang terpilih untuk mengikuti pendidikan pra pada tahun 2022 ialah anak-anak yang telah membuat permohonan pada tahun 2021. Keutamaan pemilihan ialah yang pertama, berumur 6 tahun pada tahun 2022. Yang kedua, pendapatan per kapita waris. Seterusnya, kita tengok apa itu matlamat pendidikan prasekolah. Pertama, memperkembangkan potensi murid dari segi JRIS, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Yang kedua, mendedahkan murid dengan aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan, kreatif dan juga bermakna. Seterusnya, objektif pendidikan prasekolah. Yang pertama, menggunakan bahasa untuk komunikasi, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Untuk bahasa Inggeris ialah ucapan yang mudah-mudah, ya. Contohnya ucapan seperti good morning, good afternoon, good evening, good night. Seterusnya nama-nama hari, ya. Contohnya today is Sunday, Monday, Tuesday and seterusnya. Kemudian keadaan cuaca. Contohnya kalau guru-guru bertanya, how is the weather today? Murid-murid akan menjawab, today is sunny, today is rainy, today is cloudy. Begitulah rutin harian, ya, rutin harian kami. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, ya, seperti amalan doa. Di sini rutin harian kami sebelum memulakan kelas ialah membaca doa penerang hati, doa untuk ibu bapa, doa pembuka 12 pintu. Kemudian kita membaca surah Al-Fatihah, zikir dan sebagainya. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Contohnya kita latih murid untuk bertanggungjawab, rajin, bekerjasama dan lain-lain lagi. Menghargai budaya masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan juga agama, iaitu contohnya kita saling menghormati dan juga mempunyai semangat patriotik, sayangkan negara kita Malaysia. Yang keempat, sayang alam sekitar. Contohnya kita didik, latih murid-murid untuk menjaga kebersihan. Yang kelima, memperkembangkan konsep pendirian positif dan juga yakin diri. Contohnya, kita latih murid untuk berani tampil, untuk bercakap, bercerita dan lain-lain lagi. Yang keenam,
murid dapat mempraktikkan amalan kesihatan, kecergasan badan dan juga keselamatan diri. Contoh, murid-murid dilatih untuk menggunakan bilik air atau tandas dengan cara yang betul. Kemudian mereka faham peraturan asas jalan raya. Ya, contohnya macam kenal lampu isyarat, ya, fungsi-fungsi je. Kemudian faham tentang bahaya peralatan tajam seperti gunting, pisau dan juga alat-alat elektrik dan seterusnya. Yang ketujuh, memperkembangkan daya kreatif dan estetika. Contohnya, murid dapat meluahkan kreativiti mereka dalam hasil kerja. Contohnya, melukis, mewarna, membuat kolaj, menguntai dan lain-lain lagi. Yang ke-8, aplikasi pemikiran kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah pembelajaran dan juga kehidupan seharian. Contohnya, katakan pada hari tersebut hujan. Jadi macam mana kita tengok murid tersebut menyelesaikan masalah mereka mengenai kasut mereka, ya. Yang ke-9, guru menggunakan kemahiran kritis. Murid tadi menggunakan kemahiran kritis dan inovatif dalam pembelajaran dan juga kehidupan seharian mereka. Yang ke-10, amalan daya kreatif dan estetika. Contohnya, murid tadi mempunyai kemahiran, kepandaian untuk membuat rekod cipta dan juga lain-lain lagi. Yang ke-11, menghargai keindahan alam dan juga warisan budaya. Contohnya, murid-murid dilatih untuk sayangkan pokok-pokok di sekitar rumah, di sekitar sekolah, menjaga tanaman tersebut dengan elok, siram dan sebagainya. Juga melatih murid untuk mencintai budaya masyarakat kita seperti pakaian tradisional, makanan, kraft tangan dan lain-lain lagi. Seterusnya, tunjang ataupun mata pelajaran prasekolah, ya. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi ini terbahagi kepada dua, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Yang kedua, sains dan teknologi. Di dalamnya ada sains awal dan juga matematik awal. Yang ketiga, kemanusiaan. Contohnya, aktivitinya ada seperti menonton cerita teladan, mendengar cerita teladan, menonton cerita berunsurkan patriotik dan lain-lain lagi. Yang keempat, pendidikan Islam. Pendidikan Islam ini diajar oleh ustazah, ya. Yang lain-lain tunjang diajar oleh kami sendiri. Yang kelima, perkembangan fizikal dan estetika, yang mana di dalamnya yang ada perkembangan fizikal dan juga penjagaan kesihatan dan keselamatan. Contohnya macam murid kenal makanan yang sihat dan lain-lain lagi. Yang kedua, kreativiti dan juga estetika. Aktivitinya adalah seperti melukis, mewarna, membuat kolaj dan juga nyanyian. Yang keenam, keterampilan diri. Contoh aktivitinya, murid berani untuk bercerita, menyanyi dan juga lain-lain lagi. Seterusnya kita masuk kepada peraturan prasekolah. Murid perlu datang pukul 7.30. Maksud dia sini 7.30 tu baru hadir ke prasekolah. Pulang jam 12 tengah hari. Para waris perlu maklumkanlah kepada kami jika terlambat ataupun terlewat untuk mengambil anak-anak, ataupun pada hari tersebut waris minta anak tumpang waris yang lain, ya. Kehadiran adalah wajib sebab kita masuk kedatangan tersebut dalam register, dalam jadual kedatangan, ya, sebab kita nak kira, ya, kehadiran tersebut. Seterusnya mengenai pakaian. Pakaian untuk murid lelaki ialah t-shirt putih berkola lengan pendek, seluar trek warna biru gelap, kasut hitam, stokin hitam. Untuk murid perempuan, t-shirt putih berkola, lengan pendek atau lengan panjang. Yang ni pilihan, ya. Seterusnya seluar trek biru gelap, tudung putih, kasut hitam, stokin hitam.
Kemudian ada lencana kan. Yang lencana ni baris perlu belilah di koperasi sekolah nanti ya. Lencana tersebut sila jahit di sebelah kiri pakaian baju, atas poket ya, atas poket. Kemudian saya nak terangkan sini mengenai keistimewaan para SK ya. Yang pertamanya, kita ada 2 kelas. Jadi bilangan murid yang terlibat tu lebih ramai ya, iaitu seramai 50 orang. Ya. Dua-dua kelas ini iaitu prawajar dan juga pradinamik ada aircon ya. Ada aircon untuk keselesaan murid. Juga di dapur kita ada sediakan air bertapis ya. Yang kedua, 2 kelas ini adalah sama level. Prawajar, pradinamik, tak lebih, tak kurang. Mana-mana kelas adalah sama ya. Mana-mana kelas adalah sama. Dua-dua cikgu ada kelayakan ya, ada ijazah dalam pendidikan prasekolah. Bezanya seorang dah tua, seorang lagi masih muda. Okey. Seterusnya kita ke program tambahan. Program tambahan ni diadakan, maksud dia selain daripada rutin harian tadi yang kita ajar tunjang-tunjang lain tu kan. Yang ni rutin harian kita ajak tadi. Okey, yang ni selain daripada tu, tambahan. Ya, makna dia program ni adalah inisiatif dari kami untuk murid, untuk bantu anak-anak tuan-tuan perempuan. Ya. Iaitu yang pertama, program Bacalah Sayang. Program ini kita adakan kita selit masa ya. Contohnya pada masa rehat lepas makan tu, ataupun semasa aktiviti bertulis. Contohnya selepas cikgu bagi penerangan, minta murid buat kerja, waktu itulah kita akan panggil beberapa orang murid. Selalunya tak ramai lah, dalam sehari 5 orang saja, untuk ikuti program ini, ikut giliran. Maksudnya di sini kita akan bimbing, kita akan ajar secara personal, seorang-seorang ya. Murid akan baca buku Bacalah Anakku ni ya, yang mengandungi 8 buah buku secara berperingkat, mulai dengan buku 1 hingga seterusnya ya. Yang ni untuk program ni kami memerlukan kerjasama para waris lah untuk membantu membimbing anak-anak tuan-tuan perempuan di rumah. Kita sama bantu ya. Ada ganjaran ya untuk anak-anak tuan-tuan, iaitu 1 buku dapat dibaca, 1 hadiah diberi. Kalau 8 buku dapat 8 hadiah ya. Yang kedua, program Read Easy, iaitu bahasa Inggeris. Murid-murid yang dah habis baca buku Anakku akan ikuti program Read Easy pula. Buku ini pun sama, iaitu buku 1 hingga 8 ya. Sama juga macam buku Anakku, 1 buku dibaca, 1 hadiah diberi. 8 buku, 8 hadiah. Yang ni juga kita memerlukan kerjasama para waris untuk membantu membimbing anak-anak tuan-tuan dan perempuan di rumah. Buku Anakku dan juga Read Easy ni tuan-tuan dan perempuan boleh dapatkan di Hasani Bookstore ataupun Popular. Program ni kita tak paksa ya, tak wajib ya, tak wajib pada semua. Siapa yang nak saja ya, siapa yang nak saja, kita tak paksa masuk, kita tak paksa beli buku ya, siapa yang nak saja ya. Jadi saya ataupun kami syorkan untuk permulaan ni, kalau siapa yang berminat untuk program, dua-dua program ni, permulaan ni beli buku Anakku dulu ya, untuk bahasa Melayu dulu. Bila dah habis baca buku Anakku, barulah beli buku bahasa Inggeris pula. Jadi ini lebih menjimatkan lah ya. Okey, seterusnya mengenai bayaran. Ada yang tanya, berapa bayaran yang dikenakan di PERA ni ya? Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, tiada sebarang bayaran dikenakan
untuk ikuti pendidikan prasekolah. Semua alat tulis, ya, seperti pensel warna, pemadam, gam, gunting, manik-manik, tali dan lain-lain disediakan untuk semua murid. Seorang satu set, kita isi dalam raga masing-masing, ya. Kemudian bahan PDP seperti lembaran kerja, buku lembaran kerja, kertas warna, gunting, manila kad dan lain-lain lagi juga disediakan secara percuma. Ya, disediakan secara percuma. Jadi di sini saya ataupun kami pihak PERA minta kalau boleh anak-anak PERA ni tak perlulah bawa beg ataupun alat tulis, ya, ke sekolah sebab kita dah sediakan semua ni, ya. Ya, kita nak semua murid sama saja level. Ya, sebarang alat tulis ataupun buku dari rumah tak perlu bawa, ya. Sila buat di rumah bahan tersebut. Beg tu boleh dibawa kecuali ada sebab-sebab tertentu. Contohnya ada murid PERA yang dia lepas tu dia transit kepada pengasuh ataupun ke kelas-kelas paduan yang lain kan. Yang nak isi baju tu okey, dibolehkan, ya. Okey, seterusnya mungkin ramai yang tertanya, ya. Mungkin dia tanya, kata banyak tunjang tapi pasal apa buku lembaran kerja sikit je, nampak yang ada BA, BI, Maths, Sains, pendidikan Islam. Yang lain-lain tu tak ada pun, tak cukup pun. Sebenarnya yang lain-lain tu kita ajar dalam kelas. Dalam kelas. Contohnya untuk tunjang kemanusiaan, kita ajar murid contohnya menonton cerita teladan, cerita patriotik. Kemudian kita bercerita, murid mendengar guru bercerita. Ya, lepas tu kemudian didedahkan dengan lagu-lagu nyanyian lagu patriotik tradisional. Kita dedahkan aktiviti itu semasa di dalam kelas, ya. Seterusnya untuk fizikal, ya, tunjang fizikal juga sama. Selain daripada aktiviti fizikal, kita juga selitkan dalam tunjang ni ialah mengenai kesihatan, keselamatan, ya, aktivitinya seperti melukis, mewarna, menyanyi dan sebagainya. Kemudian tunjang keterampilan diri pun sama, ya. Contohnya murid tonton cerita teladan, kemudian ataupun cerita patriotik, kemudian kita bersoal jawab dan kita minta murid tu bercerita di depan. Sebab untuk menampilkan keterampilan diri murid tersebut untuk berani, ya. Seterusnya aktiviti seperti nyanyian ramai-ramai, nyanyian sorang-sorang, duo ataupun trio, ya. Kita nak bagi semangat pada murid tu untuk berani ke depan. Okey. Seterusnya mengenai makan, ya. Di prasekolah makan adalah sebanyak 2 kali sehari. Yang pertama, sarapan pagi. Sarapan pagi ni dalam pukul 7.50, ya. 7.50. Sarapan pagi selalunya seperti susu dan biji ataupun susu coklat dan juga dengan biskut ataupun roti. Seterusnya, yang kedua, kudapan pukul 10 pagi. Yang ni makan berat sikit. Contohnya nasi, bihun, mi, kuih tiaw, spaghetti, bubur, roti canai dan juga lain-lain lagi. Okey, seterusnya akhir sekali, ya, mengenai gambar graduasi. Gambar graduasi tu yang murid pakai jubah, pegang sijil tu kan. Okey, insya-Allah tahun 2021 ada sesi bergambar. Tapi yang ni pun tak wajib, terpulang kepada waris. Siapa yang nak saja baru bayar nanti, ya. Okey. Seterusnya waris PERA juga secara automatik adalah waris PIBG. Jadi di sini bila sebagai waris PIBG seperti murid-murid kelas arus perdana juga memerlukan sumbangan PIBG, iaitu sebanyak RM20 seorang waris, ya. Okey, insya-Allah sekolah akan dibuka pada 20 Januari 2021.
Jadi semua murid akan hadir pada hari tersebut dengan pakaian yang ditetapkan. Ya, yang pakaian ditetapkan. Baiklah, saya rasa setakat ini saja taklimat kami untuk hari ini. Kalau ada salah dan silap, terkasar bahasa, kami mohon maaf lah. Ya, sesungguhnya yang baik itu dari Allah Taala, yang sebaliknya itu dari kelemahan kita sendiri. Jadi di sini marilah kita sama-sama berdoa semoga dipermudahkan segala urusan anak-anak kita nanti. Semoga mereka berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah. Terima kasih.